Ya saudara, jadi saudara kalau ada gangguan cepat-cepat pergi ke Instagram. Sama, buka Instagram Amir Hijaz Fans. Saya tahu sebab Facebook ni diganggu. Saya nampak gayanya sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Saudara, jangan risau. Pergi ke Instagram, insya-Allah. Saudara Anik, ramai teman-teman kita dekat Instagram. Baik saudara, pencerahan saya sebenarnya hari ini masuk hari yang ke 14 Disember, sudah 66,458. Ya Wan Rozlati, kalau ada gangguan terus pergi ke Instagram ya, cepat-cepat. Baik saudara. Sebenarnya awal pagi tadi Laut Larantuka iaitu di Indonesia sudah berlaku goncangan, iaitu gempa bumi. Dia lautan itu berhampiran dengan Timor Leste dan Australia. Tapi dekat juga dengan negara kita, sekitar dalam tak silap saya 1709 km. Dan goncangan itu berlaku pada ukuran 7.5 skala Richter. Sebab itu saudara berhati-hati dalam keadaan sekarang. Cuaca tak menentu, sebab itu mungkinlah kita punya Facebook pun dia lah ganggu. Kalau gangguan Facebook, lari ke Instagram, insya-Allah. Kalau Instagram diganggu, lari ke Facebook. Kita main hide and seek saudara ya. Jadi hari ini saya tak mau wawarkan tentang e-commerce. Kita sebab waktu banyak dah diambil, kita terus masuk pada tazkirah yang singkat. Sebenarnya saudara, Islam itu adalah perdamaian. Islam itu merupakan cara hidup, iaitu way of life, ad-din. Jadi seharusnya ia dilihat dengan jelas di mana Islam menggalakkan kita untuk sentiasa berada dalam perdamaian. Kita harus menyantuni sama insan sejajar dengan seruan daripada Al-Quran yang mengatakan hendaklah kamu berpegang pada tali Allah. Saudara, saya nak bercakap dalam bahasa Arab saya tak tahu, nak bercakap dengan apa ayat-ayat itu saya tak begitu pandai, saya bukan bijak. Kita kalau tak tahu kena mengaku tak mengaku, tak kena mengaku tak tahu. Tetapi mengikut kefahaman saya bahawa berpeganglah kamu pada tali Allah, maksudnya jangan kamu uraikan, jangan kamu buka simpulan itu. Tali Allah ini perlu dipegang sekejap-kejapnya, kita menyantun, kerana kalau kita bersatu padu umat Islam, musuh Islam tidak mampu untuk melawan kita. Tapi jika kita bercerai-berai, maka mudah seperti umpama lidi. Perumpamaan ada menyebut bagaikan lidi sebatang, mudah dipatah-patahkan. Tetapi jika dikumpulkan menjadi saya mengharapkan semoga kita kembali menyantuni kehendak dan perintah Allah agar umat Islam sentiasa berpegang kepada tali Allah. Saya kukuhkan ukhuwah perpaduan kita. Itu sedikit pencerahan ataupun tazkirah pendek saya. Dan kita santuni mutiara kata kiriman saudara Hibil. Katanya, hargailah setiap keindahan hari ini kerana hari esok belum tentu kita dapat merasainya kembali. Saudara, hargailah hari indah pada hari ini kerana hari esok belum pasti kita dapat merasainya semula. Seperti mana yang saya katakan, bahawa sehebat mana manusia itu tidak mampu untuk membeli hari semalam. Saudara? Baik. Seperti biasa, kita mulakan dengan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya nampak ada culipan dalam Instagram, dalam Facebook mengatakan bahawa yang Ahmad Perdana Menteri bersetuju untuk RM10,000. Tak tahu bila. Setuju. Pengeluarannya, cuma rakyat nak tahu bila. Sebab sekarang ni dah lenjan dah kita ni. Menunggu, tapi tiada perkara dapat disahihkan. Jadi setakat cakap je, jadi akhirnya rakyat akan merasakan harap ada, percaya tak ada lah tu. Dan kita juga mengharapkan agar bank dapat memberikan moratorium teraku selama 6 bulan. Suasana ekonomi juga masih lagi tenat saudara. Dan saya mengharapkan agar pimpinan negara supaya ingatlah, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau berbelanja tanpa had, negara akan menjadi muflis. Saudara? Baik. Tajuk bicara kita malam ini, mara akar umbi. Saya nampak berkali-kali ada gangguan akar umbi. Jadi kalau ada gangguan Facebook, lari ke Instagram saudara, cepat-cepat. Jadi Instagram sama saudara ya. Amir Hijaz Fans juga. Di Instagram. Saudara klik buka komputer tu, Instagram Amir Hijaz Fans. InsyaAllah kita dapat. Katanya juga saya nak mengingatkan bahawa Pak Nazir ada menerbitkan ulangan api neraka.
itu beliau mengingat itu sebenar-benarnya sejenis penentu segala. Dah dia orang kacau pula ni bini apa ni Instagram. Begitulah saudara, malam ini kita banyak gangguan. Tapi saya harus meneruskan pencerahan ini saudara. Apa nak buat, mereka tak suka saya memberi pencerahan. Dirinya menjadi alat untuk orang lain dan ada yang disifatkan sebagai pemimpin asap. Pemimpin asap, setengah-setengah pemimpin ni yang kelabu asap lah tu gamaknya. Itu yang dilafazkan oleh pimpinan terdahulu. Asap, hatinya goyah, fikirannya tak tetap, duduk tak kuat, tegak tak tegak, kerja tiada, tapi bualnya berasap. Dijadikan pemimpin, rakyat mengidap. Dijadikan tua, rakyat kan ranap. Dijadikan induk, rakyat menelap. Negeri rosak, umat pun gelap. Ya saudara, negeri pun rosak, jadi umat pun gelap. Gelap masa depan kalau ada pemimpin yang asap. Sekejap ada, sekejap tak ada. Pemimpin asap lah. Okey saudara, kita sambung lagi malam besok. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi peringatan mereka yang menyunting live saya ini. Sebab malam ni kadang-kadang ada perkara yang sensitif dan sebagainya, yang agak gini menggemparkan dan sebagainya. Kalau saya memberi penerangan, maka mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tak tanggungjawab saudara. Begitu juga kalau saudara mengirim kiriman berbahaya dan sebagainya. Nak buat macam mana? Ni kacau lah. Masih kena ganggu lagi live-nya. Tak apa, dia ganggu, saya akan teruskan saudara. Jangan risau, saya tidak akan ni. Sekarang ni dia ganggu pula dekat ini Instagram. Mungkin cuaca hujan, mungkin. Saudara, saya tak mau menuduh sesiapa, tapi bila ada gangguan, Instagram pula terganggu. Tapi tak apa saudara, kita teruskan sedikit demi sedikit. InsyaAllah saya akan cuba menyantuni. Mungkin kalau panjang nanti kita sambung. Jangan risau saudara. Right? Jadi saya mengingatkan mereka yang menyunting live saya ini, mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tak tanggungjawab. Dan juga kalau saudara membuat kiriman dan sebagainya, harus bertanggungjawab atas barang komen yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik daripada orang UMNO. Cakap tu terang ni, cakap saya jangan marah pada saya. Dan live ini tidak ditaja oleh sesiapa, dan apa yang saya lakukan adalah daripada pembacaan saya, melihat apa yang berlaku, dan saya cuba beri komen, beri pencerahan supaya warga faham apa keadaan sebenarnya. Ingat saudara, dalam pencerahan kita ini prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Terima kasih saya akan terus. Terima kasih saudara Zainal Ishak. Salam dari Johor. Terima kasih saudara Norma Wan. Ya, saya akan teruskan. Saudara, baik. Saya melihat hari ini berlaku lagi kejadian buli di Kelantan. Ini agak meresahkan kita. Anak-anak kita sudah mula yang mana tinggal di asrama penuh, sekolah-sekolah berasrama, ada kegiatan buli. Ya, jadi saya amat sedih bila mendapat tahu bahawa 10 orang pelajar di Maktab Rendah Sains Mara yang digantung dan disingkirkan daripada persekolahannya. Jadi jika itu berlaku, saya sedihlah saudara. Anak-anak kita akhirnya mereka tak dapat meneruskan pelajaran. Sebab itu saya katakan bahawa Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi, tapi ini asrama penuh ni Menteri Pendidikan, carilah upaya bagaimana untuk menyantuni pemikiran anak-anak kita. Terapkan agar mereka sentiasa berkasih sayang, tidak membiarkan mereka untuk memberontak dan sebagainya. Kita tidak mahu warga kita yang akan datang itu mengamalkan budaya gangsterism dan sebagainya. Jadi kita haraplah menteri jangan sekadar bercakap ada KPI dapat 90%, tapi lihatlah sendiri buli masih berlalusan. Dan hari ini saudara, saya lucu juga macam mana boleh berlaku daripada Dewan Undangan Negeri Perak apabila seorang wakil rakyat itu saudara Muhammad Arafat. Beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri dari ahli Dewan Undangan Negeri mana dia? Hulu Kinta, daripada parti keadilan. Saudara yang Muhammad Arafat, dia geram sangat, dia bawa ayam togel. Tiba-tiba Dewan Undangan Negeri di Perak digemparkan dengan tindakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri membawa contoh ayam togel. Dia membawa itu kerana sebagai katanya nak dihadiahkan kepada Esko Pertanian. Esko Pertanian ni daripada lebay daripada PAS.
Karenanya bercakap lebih tapi tak menyantuni, dan katanya ayam itu dia beli di kawasan Esko tersebut. Esko tersebut adalah dari mana ya? Saya tengok sekejap. Esko Pertanian dan Industri daripada Gunung Semanggol. Dia beli ayam dari Semanggol, dia kata inilah ayamnya. Tengok ni. Contohnya ayam ini saya beli dengan harga RM10 sekilo. Itu bukan pasal apa, dia nak bagi contoh dan menyatakan bahawa dia marah sangat apabila permasalahan isu harga barang makanan masih lagi tidak surut-surut, khususnya di negeri Perak. Jadi sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, beliau merasakan bertanggungjawab untuk mengutarakan masalah rakyat. Sebab itu saya katakan seharusnya setiap ahli Dewan Undangan Negeri, setiap ahli Parlimen mengutarakan masalah rakyat, bukan borak atau bercerita yang bukan-bukan. Rakyat menuntut agar hidup mereka diperjuangkan oleh pimpinan saudara. Baik saudara, itu yang mukadimah awal saya kita melihat. Lucu pun ada lucu, tetapi itu kebenarannya. Seorang wakil rakyat yang dia geram, dia bawa ayam, dia tunjuk sebagai contoh. Cuma macam mana boleh lepas tak tahulah. Sepatutnya kawalan keselamatan mesti ada, takkan boleh bawa sembarangan. Jadi pegawai di Dewan Undangan Negeri Perak itu harus sentiasa berwaspada saudara ya. Baik. Petang tadi saudara, saya mendengar bahawa ini kelab penyokong kerajaan yang katanya dipengusikan oleh Datuk Seri Tajudin Rahman. Beliau membuat sidang media iaitu meminta supaya menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen menyokong kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan minta diteruskan sehingga habis penggal. Cuma yang saya nak nyatakan bahawa tak ada masalah. Kalaulah ahli-ahli parlimen UMNO, kalau UMNO tak sokong, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri. Itu kena jelas. UMNO menyokong, tak ada langsung pun UMNO nak menentang dan sebagainya. Dan ahli-ahli parlimen UMNO pun tak ada, cuma kalaulah keadaan ini mereka melihat bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri seolah-olah dikuasai oleh puak-puak tertentu dan masalah rakyat sukar disantuni. Jadi inilah masalah. Sebab itu rakyat akar umbi menuntut supaya diadakan pilihan raya segera. Bukan nak buang Perdana Menteri. Saya sehairanlah. Jadi cuma saya tengok apabila diwujudkan bahawa menyokong Perdana Menteri, apakah ada puak yang tidak menyokong? Saya tak tahu kenapa dicetuskan suasana begitu. Seharusnya teruskanlah hari ini. Dewan Rakyat telah pun meluluskan Akta 163 lulus. Apa sahaja yang dibawa ke Dewan Rakyat diluluskan. Tak ada pula bangkangan daripada Pakatan Pembangkang. Jadi kenapa perlu ada satu sidang media yang mengatakan bahawa kami menyokong Perdana Menteri? Kalau ada benda begitu, artinya saudara ada pergolakan. Kenapa harus dipamerkan seolah-olah ada pergolakan? Bagi saya tak ada keperluan. Saya tidak melihat ada keperluan untuk membuat sokongan begitu. Apakah beliau sebagai warga UMNO sebenarnya, saya lihat bahawa pimpinan mereka di peringkat akar umbi cuba digabui, cuba digarap supaya akar umbi minta supaya pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, diadakan sampailah tahun 2023 pun tak ada masalah. Saya langsung tidak ada masalah saudara untuk menyokong Yang Pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kalau akar umbi kita ni dari parti, kita orang parti, kita berpolitik berdasarkan oleh parti UMNO. Jadi kalau parti UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya, suka tak suka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku naib presiden kena akurlah atas kehendak akar umbi. Itu satu bab. Yang kedua, bila dikatakan bahawa rakyat telah memilih, saya dengar tadi bila Tajudin Rahman dia kata rakyat memilih, maka pilihan raya hendaklah diadakan habis penggal sampai 2023. Yang ini saya rasa jangan buat malu sendiri-sendiri lah. Saya, Datuk Tajudin Rahman ni, saya minta maaf lah. Beliau sebagai ahli parlimen, saya hormat beliau sebagai pemimpin yang lama. Tapi bila dia kata rakyat memilih, kuasa rakyat ni, rakyat telah memilih bahawa kerajaan ini mesti dikekalkan sehingga 2023. Itu tak betul. Tak betul saudara. Sebab rakyat memilih
Kenapa yang Berhormat Datuk Tajudin mengatakan rakyat memilih sampai 2022? Rakyat hendakkan waktu pilihan raya 2014 adalah Pakatan Harapan. Jangan malu diri sendiri. Allah, letihlah saya bila dengar kenyataan begitu. Dan rakyat pun setengahnya marah apabila Pakatan Harapan dijatuhkan melalui langkah Sheraton. Ini realiti, saudara. Kemudian selepas langkah Sheraton, 14 orang dalam Undang-Undang lebih itu naik pula yang lagi cewakan. Akhirnya rakyat minta dan ahli-ahli Parlimen UMNO akur dengan kehendak ahlinya menarik sokongan, dan naiklah yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kita rasa seronok, kita rasa gembira melihat wakil daripada UMNO naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Itu tak ada masalah. Tetapi jangan dikatakan ini pilihan rakyat. Kita belum dapat lagi endorsement daripada rakyat yang memilih UMNO sebagai parti pemerintah. Jadi sebab itu kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO, bukan juga kerajaan Perikatan Nasional. Cuma yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan ini adalah kerajaan keluarga Malaysia. Okeylah, kita terima, tak ada masalah. Dan beliau dijadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Tetapi jangan mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kerajaan ini adalah pilihan rakyat. Ini yang saya katakan, kenapa kita membohongi rakyat? Realitinya UMNO ruyuk. UMNO dah kalah. Dan hari ini kebetulan apabila berlaku langkah Sheraton, penarikan terhadap Tan Sri Muhyiddin yang dilihat tidak bermaya menerajui kerajaan, maka di kalangan ahli parlimen mengundi kepada beri kepercayaan kepada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Itu sahaja. Dan jangan lupa, saudara, banyak lagi rakyat yang mengatakan ada setuju, ada tak setuju. Jadi peringkat akar umbi merasakan jalan terbaik kita adakan pilihan raya umum. Jadi betul, kita tahu usaha, kita nampak usaha yang awak Perdana Menteri untuk menyantuni masalah. Kita menghadapi masalah COVID, tidak dinafikan. Tetapi jangan dijadikan alasan COVID macam mana kata Khairy Jamaluddin. Tak boleh diadakan pilihan raya kerana COVID-19. Habis yang Sarawak tu kenapa boleh ada pilihan raya pula? Kemudian Melaka, elok pun tak ada kita dengar peningkatan yang ketara, mereka yang dijangkiti oleh virus corona, tak ada. Dalam keadaan begini. Jadi kalaulah begitu, mereka mendesak supaya diadakan pemilihan parti. Kalau pemilihan parti macam pilihan raya umum jugalah, saudara. Sebab UMNO mempunyai 3.7 juta ahli. Jadi sama juga. Jadi jangan memberi alasan yang seolah-olah memperbodohkan rakyat. Ini saya tak bersetuju. Nak sokong, memang kita sokong. Saya sebagai warga UMNO akan menyokong sebab beliau sebagai naib Presiden UMNO. Saya rasa bangga, saya rasa seronok. Tetapi bukanlah ini boleh dijaja nak mengatakan ini adalah pilihan rakyat. Itu tak betul, saudara. Saya harus memberi pencerahan benda yang betul. Rakyat memilih dalam pilihan raya yang lalu adalah Pakatan Harapan yang menggagalkan kita. Kemudian berlaku langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, naik Tan Sri Muhyiddin, sekali lagi rakyat dikecewakan. Berlakunya lockdown sampai setahun, rakyat terkurung, ekonomi terus menggudung dan tak bermaya. Kemudian Dr. Tan Sri Muhyiddin turun, naik Datuk Ismail Sabri. Rakyat mengharapkan agar ini apa masalah kita dapat ini segera diatasi. Tapi malangnya sehingga saat ini kita minta tuntutan 10,000 kepada mereka yang berkelakan. Berikanlah. Masih lagi ding dong bertolok-tolok, saya tak dapat lagi sampai saat ini. Jadi kalau betul beri. Kemudian begitu juga ada bantuan, rakyat suka, rakyat gembira, tapi adakah sampai keseluruhannya? Cara penyampaiannya bagaimana? Saya keluarga saya pun banyak tak dapat juga, tapi saya bukanlah itu jadikan alasan untuk saya nak marah, tidak. Tapi saya dapat merasai keperitan yang dialami oleh rakyat. Dalam keadaan begini, saudara, kita melihat bahawa apa yang dijanjikan tidak terlaksana. Jadi jangan marahkan rakyat. Kalau rakyat mengatakan kalau begini keadaannya, kita buat pilihan raya lah. Supaya beliau sebagai Perdana Menteri, maka senang membuat keputusan. Ini kita faham. Berkali-kali saya dah katakan. Saat ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sukar untuk melaksanakan sesuatu yang mengikut kehendak dan acuannya. Kerana ada parti-parti lain dalam persekongkolan kerajaan keluarga Malaysia.
Jadi ia menuntut supaya Puan Sebenar Pekerja, moratorium, bantuan, keprihatinan dan sebagainya datang daripada UMNO. Jadi masalah ini orang yang bukan daripada UMNO tak suka. Ini keadaannya. Saya haraplah pada mereka yang ada di belakang yang awak Perdana Menteri, okey, tak ada masalah. Langsung tidak ada masalah bagi kita untuk menyokong. Cuma sekarang ni jangan dinafikan suara akar umbi sebab kita merasakan dah tak larat dah. Dah lenjan dah. Warga UMNO rasa malu juga saudara. Bila kita keluar, kita berjumpa dengan kawan-kawan daripada parti lain, mereka menyinggol kita. Ini sekarang ni zaman Barisan Nasional UMNO. BN, barang naik. Bukankah itu menyinggung kita? Apakah mereka tak fikir keadaan begitu? Kita rasa malu saudara. Seolah-olah Perdana Menteri daripada parti kita ini tak berupayaan. Sedangkan kita tahu bila berupayaan, cuma dia nak buat keputusan sukar. Kerana ada 3 parti dalam tu. Saya amat mengharapkan agar teman-teman dapat memahami sebenarnya saudara. Kemudian saya ingin bertanya, kenapalah sukar sangat? Kenapalah sukar sangat pimpinan ni untuk memahami kehendak rakyat, kehendak akar umbi? Sedangkan mereka kebanyakannya DNA-nya daripada UMNO. Perdana Menteri daripada UMNO, menteri-menteri adalah 7-8 orang daripada UMNO, timbalan menteri daripada UMNO. Kenapa tak disantuni? Itu masalahnya. Kenapa masih kita mau menolak suara majoriti? Kenapa harus diketepikan? Ini masalah. Saya tahu keadaan ini berlaku kerana sepanjang persidangan mesyuarat pemuda, puteri dan wanita, bahawa anak-anak muda menyatakan bahawa mereka lebih suka kepada pilihan raya. Saudara Abdullah Majid, dia kata harga barang naik. Jadi kata yang bawa Perdana Menteri tahun depan itu akan berada kestabilan. Ini yang membuatkan rakyat merasakan apa dah jadi ini. Takkan tahun depan kita rakyat tak tahan saudara. Wolok-wolok ni kena dia orang sepatutnya kena berundur lah wolok ni. Jadi saya juga merasa hairan sekarang. Kenapa mesti warga UMNO akar umbi disogok dengan pelbagai naratif? Kenapa? Cerita begitu, cerita begini. Saudara ingat, Sabtu akan datang, akan ada persidangan UMNO bahagian. Tentulah perangkat akar umbi juga akan buat keputusan. Saya yakin keputusan akar umbi mereka mahu supaya pilihan raya diadakan. Kita juga faham bahawa mereka mahu mengadakan pemilihan parti ini seolah-olah Perdana Menteri nak menjadi jawatan Presiden UMNO. Pun saya tak ada masalah. UMNO parti demokrasi. Kita boleh adakan pertandingan, tak ada masalah. Tetapi kenapa itu diutamakan dulu? Kenapa diundang perpecahan? Bagaimana saya katakan semalam, kemarin saya katakan bahawa pimpinan pemuda, mereka sekarang ini menunggu kalau ada pemilihan parti untuk naik ke atas bertanding ketua bahagian. Berlaku perpecahan. Apakah diundang perpecahan baru nak diadakan pilihan raya umum? Ini bagi saya dalam suasana yang tak seharusnya begitu. Saudara, dalam keadaan begini, saya haraplah agar pimpinan dapat melihat secara tuntas keadaan semasa. Negara kita sekarang ni kenapa dikocak? Saya melihat warga UMNO semua sokong Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tapi kenapa dikocak? Kenapa perlu dikatakan menyokong? Semua orang sokong, tak ada masalah. Ini masalahnya mereka seperti takut pada bayang-bayang. Mereka diburu oleh bayang-bayang. Itu masalahnya. Kerana rakyat Malaysia akar umbi, kita nakkan sebuah kerajaan yang hukum. Kita tak mau lagi sebuah kerajaan campuran. Cukuplah dalam keadaan sekarang ni kita amat memahami bagaimana sukarnya yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mentadbir negara kerana ada parti campuran. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Jadi satu keputusan tak dapat dibuat dengan segala kejituan. Itu masalah sebenarnya. Dan saya hairan juga. Kenapa pula tiba-tiba sekarang ini ditunding, maka Presiden UMNO mesti dicabar, mesti diturunkan. Saya hairan. Kenapa mereka tidak mau mencabar? Kenapa mereka tak mau mengambil alih waktu UMNO tidak ada kalah dalam pilihan raya dulu? Selepas itu memang Datuk Seri Zahid Hamidi membuat keterbukaan pemilihan parti mengadakan jawatan presiden. 3 orang aja yang bertandingnya, yang lain tak bertanding pun.
Yang bertanding Khairi Jamaluddin, yang Muhammad Melih Tengku Razili Hamzah dan Datuk Zahid Hamidi. Dan beliau, ahli UMNO dah memilih beliau sebagai presiden. Ikutlah seorang ramai, kata mengamalkan demokrasi. Tunggulah sampai habis penggal beliau. Jadi kenapa nak digodam? Dan waktu beliau menjadi presiden UMNO, setara beliau diugut supaya membawa ahli UMNO menyertai parti yang musuh kita. Akhirnya beliau dihadapkan, sebab itu orang kata beliau jawab ini apa perbicaraan terpilih dan sebagainya. Dan dalam saat begitu beliau berusaha untuk menyatukan warga UMNO. Orang kata macam-macam, hari-hari dia pergi ke mahkamah. Dan dalam usahanya UMNO kembali dilihat, bukan fakta saja ya, dilihat mempunyai masa depan. Belum pasti lagi kalau ada pilihan raya kita akan menang. UMNO dilihat. Jadi mereka merasakan, okey, dapat balik kepimpinan dalam UMNO, maka bolehlah menjadi Perdana Menteri, boleh jadi menteri dan sebagainya. Dan mereka yang menjadi menteri nak mengekalkan jawatan mereka. Ini masalah sebenarnya, saudara. Rakyat bawah dan lenjan melihat karakter. Lebih-lebih lagi, warga UMNO akar umbi. Mereka dah mula membenci. Bukan lagi keadaannya sekarang ni mereka pandang serong. Tidak, mereka sudah mula membenci sesetengah pemimpin UMNO yang dilihat memakai baju UMNO tapi dalam hatinya dengan parti yang memusuhi kita. Parti yang nak menjahanamkan UMNO. Dan sekarang macam-macam cerita saya dengar. Bahawa letaklah Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri sebagai presiden parti. Kemudian nak dijalinkan balik perpaduan antara UMNO dengan parti yang memusuhi kita. Bagi saya ini satu tindakan yang tidak baik. Kerana nak undang balik sekali lagi. Dah tahu ular tu berbisa, nak bawa masuk lagi dalam kelambu. Kamu tunggulah. Saya tidak ada apa-apa, saya tak boleh, saya cuma ada satu undi saja sebagai warga UMNO, sebagai ahli UMNO, saya cuma satu undi, satu suara, Cuma saya nak beri penjelasan kepada pimpinan agar berhati-hati. Saya pun tak tahu usia kita, mungkin besok, mungkin lusa kita tak ada. Tapi supaya generasi tidak mencerca saya, kenapa dah tahu keadaan begini, tak menceritakan. Saya dah bagi tahu, sekarang ini ada usaha-usaha untuk membawa parti yang satu lagi itu bersama dengan kita sekali lagi. Ini sebabnya. Sebab itu PAS masih lagi berada dalam Perikatan Nasional. Kita dah tolak. Ahli-ahli akar umbi dah tolak. Tidak mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tak mahu lagi bersama dengan PPBM. Yang kita lihat sikapnya pepat di luar, rencong di dalam. Tapi kenapa nak disantun lagi? Kita faham bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena santuni kerana beliau sebagai Perdana Menteri memerlukan sokongan. Okey, tak ada masalah. Kita juga tidak menjerit kenapa Pak Maes sign memorandum persamaan dengan DAP. Tak ada, kita faham. Ini alestari kepimpinan negara. Tak ada masalah. Cuma yang kita persoalkan, kenapa nak bawa parti-parti ini berada dalam bersekongkol dengan kita dari segi politiknya. Sebab kita nak pilihan raya nanti UMNO bertanding secara solo. Menang kalah itu ketentuan ilahi. Warga UMNO ada di bawah. Jadi kenapa pimpinan mengundang kebencian warga akar umbi? Saya tak faham. Saya amat tidak faham. Saudara, yang nak sangat biar segera tu UMNO, bukan rakyat. Rakyat tak ambil siapa cakap ni? Saudara Haji Murnani Mak Zain. Yang nak sangat PRU segera tu UMNO, bukan rakyat. Rakyat tak ambil tahu. Rakyat sedang bergelut dengan keperitan hidup. Sebab BN barang naik. Itu yang saya katakan tadi. Betul. Rakyat tengah hidup sukar sekarang ni. Tetapi kita faham kesukaran yang dialami oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau dia nak membuat satu keputusan, kerana itu cadangan daripada UMNO, maka dia terpaksa memikirkan, menimbangkan tentang bagaimana dengan parti-parti lain. Itu yang menimbulkan kesukaran. Saudara, dan pertama-tama sekali saya cakap terus teranglah bahawa kerajaan yang ada hari ini bukan pilihan rakyat. Rakyat dah memilih Pakatan Harapan. Itu fakta, saudara. Jangan kita nafikan fakta. Saudara Dipu Raya sekat-sekat. Ini Datuk siaran hitam ke? Tak, saya tak tahu macam mana, gambar saya tak ada dalam Instagram. Dan mereka yang saya katakan bahawa mereka melakukan apa saja
Tak apa saudara, tak dapat dengar tu, dapat dengar suara pun okey lah agaknya ya. Puan Suraya. Sekejap dia ganggu dekat Facebook, dia ganggu Instagram. Sebab itu saya katakan saudara, bila saya wawarkan pergi ke Instagram, mereka ganggu dekat Instagram. Tak apalah. Mereka tidak suka untuk saya memberi pencerahan. Pencerahan saya lain tak ada saudara, lebih rakyat. Rakyat tengah susah sekarang ni. Dan rakyat menuntut supaya kepimpinan negara secara tuntas laksanakanlah. Apa salahnya yang rakyat minta aku pula buat sebenar kerja, kawal harga makanan. Jadi kalau harga makanan tak dikawal, rakyat hidupnya susah. Memanglah Pak Menteri tak terasa. Saudara Muhammad Harmi, Datuk Seri Razbi tak ada pendirian dan terlalu nak menjaga jawatan serta takut. Saya tidak mengata begitu saudara, saya tak maulah menuduh, tapi rakyat melihat itulah persepsi rakyat. Kesannya bila berbolak-balik, rakyat merasakan apakah beliau nak jaga sangat dengan Perikatan Nasional. Saya dah bercakap, kalaulah dia takut Perikatan Nasional menarik sokongan, kan dah ada satu perjanjian ataupun perjanjian persefahaman dengan DAP, dengan Amanah dan juga bersama dengan Parti Keadilan. Ini saya pun tak faham. Jangan sampai rakyat membenci ahli-ahli politik. Saya melihat dalam keadaan begini, saya harap ini benar-benarnya saya cakap terus terang lah, ini kalangan pengampu pembodik. Orang ni nak jawatan itu, inilah masa nak bodek Perdana Menteri, inilah masa nak tunjuk sokongan. Saya cakap terus terang saudara, seandainya barang dijauhkan Allah, seandainya Datuk Ismail Sabri memimpin untuk pilihan raya umum akan datang kalah, saya yakin orang inilah yang akan memaki hamun beliau. Dan dia akan mengalih sokongan, menjilat bagai nakrak siapa pula yang akan jadi Perdana Menteri yang akan datang. Ini saya cakap terus terang. Saya melihat dengan keadaan begini, mengecewakan ahli UMNO. Kalau ada pilihan raya, setengah daripada mereka akan boikot. Kalau ini berlaku, Pakatan Harapan akan dapat balik. Tapi Pakatan Harapan ini bukanlah bersama dengan Atung tu. Tapi Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara jangan lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memimpin Parti Keadilan dengan Amanah dan DAP. Okeylah saudara benci, tapi kalau rakyat memilih nak buat macam mana? Ini demokrasi. Hanya kerana tindakan kita. Sekarang ni sepatutnya kita bukan nak bongkak, kita bukan nak mendabik dada. Kita menang di Melaka itu bukan nak tunjuk kita kuat, tidak. Kita merasakan dalam keadaan begini eloklah segerakan. Bukan nak ambil jawatan Perdana Menteri. Ini saya hairan kenapa orang keliling Perdana Menteri merasakan seolah-olah ada gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Kalau gerakan nak menjatuhkan Perdana Menteri, dia buat usul tak percaya je lah. Tapi takkan UMNO sampai hati nak buat. Takkan UMNO sekali lagi nak buat macam mana berlaku di Melaka. Rakyat pun nanti akan marah UMNO. Saya tidak yakin warga UMNO akan buat usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Sehingga sampai ke tahap terpaksa diadakan pilihan raya umum. Tetapi kalau dah keadaan dah mendesak, apa jadi? Saudara, kita ni hidup sebagai pemimpin, kita kena cakap serupa bikin. Apa yang kita janji perlu kita kotakan. Jangan kita mempermainkan perasaan rakyat. Jangan kita berdolak dalik dengan rakyat. Seringkali saya mengingatkan pimpinan. Saudara, cakap biar telus dan nyata. Dan laksanakan setiap yang kita ungkapkan. Ini tidak. Sekarang ni bila yang Bapak Perdana Menteri mengatakan bahawa harga barang pasaran akan stabil pertengahan tahun depan. Alamak, saya kata. Sekarang ni kita baru pertengahan bulan Disember. Apakah rakyat terpaksa tunggu 14 hari lagi nak tunggu barang turun? Kalau 14 hari lagi baru barang turun, setengah tu dah kiok dah. Ini masalah yang saya tak tahulah. Kenapalah mereka mementingkan untuk perut mereka. Fikirkanlah soal rakyat. Saudara Norizan Said, selagi orang-orang itu ada dalam UMNO, Parti UMNO tak akan tentram. Saya dah bagi tahu. Sebab itu saya minta agar yang berhormat Datuk Seri Presiden melihat, melakukan pembersihan dalam parti. Bahawa parti-parti UMNO masih ada lagi parasit-parasit. Jadi orang-orang macam ni tak perlu kita ini fikirkan lagi. Tapi mereka sekarang ni diburu ketakutan.
Seandainya Presiden UMNO itu kekal Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Tok Mat Hassan, maka mereka tidak akan mendapat watikah untuk bertanding atas tiket UMNO Barisan Nasional. Itu sahaja. Kita faham dalam keadaan sekarang, kita bertanding dalam pilihan raya kali ini, kita tak ada duit. Kalau nak memikirkan soal wang, tapi warga Akar Umbi menyatakan bahawa mereka sanggup. Kali ini kita bertanding dalam pilihan raya, tak ada duit pun tak apalah. Sebagaimana pilihan raya di Melaka. Saya sendiri hadir di setiap kawasan. Saya amat prihatin, saya bersimpati dengan calon-calon UMNO Barisan Nasional yang bertanding di Melaka. Nak cetak poster pun tak cukup duit. Peruntukan tak ada. Ibu pejabat UMNO tak ada duit. Tetapi Akar Umbi minta, mendesak Presiden supaya bagi tahu pada Perdana Menteri adakan segera pilihan raya sebab kita hendakkan sebuah kerajaan yang stabil. Sekarang ni kerajaan tak stabil, yang rapuh. Ini keadaan saudara. Saudara Ahmad Saiful Bakhtiar, KWSP belum settle juga, Datuk. Ini yang saya katakan. Datuk Ismail Sabri mengatakan waktu dalam, saya ingat, baru-baru ni dia kata boleh. Ketika orang kata belum lagi, orang ni kata begini. Bertelur-telur. Dalam keadaan begini yang tersepitnya rakyat. Saya bukan nak menentang KWSP, tidak. Saya cuma mengatakan bagi yang berkelayakan, bayarlah, apa ada masalah? Bukan akan ambil daripada tabung rakyat, bukan kerajaan. Ambil daripada tabung simpanan mereka. Itu cerita dia. Dan saya amat mengharapkan agar kalau negara ada wang sedikit, berilah bantuan secara menyeluruh. Dan cara penyampaian itu kena betul. Ini tidak hanya dengan komputer, hanya dengan lembaga hasil dalam negeri. Rakyat yang duduk di kawasan pedalaman, yang berada di Sariki, di Sabah, di Kedah sana tu, yang berada di Baling, yang berada di Jerlun, yang berada di Kok Diang, yang tinggal di Kelantan, yang dalam kawasan pedalaman, bagaimana mereka dapat? Sedangkan kita ada elemen yang mudah digunakan, iaitu gunakanlah jentera UMNO. Ada puteri UMNO, ada putera UMNO, ada pemuda UMNO, ada wanita UMNO, ada UMNO cawangan-cawangan. Jadi gunakan. Kenapa tidak digunakan ini untuk dijadikan tempat menyalurkan pemberian bantuan keprihatinan COVID-19 di KC. Sebab saya nampak masih ramai tak dapat. Ini saudara ingat saya, saudara cari pasal, doktrin PBM dah meresap dalam UMNO. Saya tidak mengatakan bahawa doktrin PBM meresap dalam UMNO, tidak. Yang masalah sekarang ni, sesetengah pemimpin UMNO yang merasakan diri dia pemimpin. Sebenarnya bagi saya, dia tak layak jadi pemimpin. It's not qualified to say that they came from UMNO as a leader. Kenapa? Kerana mereka dapat jawatan membeli. Bila masa bertanding, dia keluar duit, mereka membeli jawatan. Dan sekarang nak mempertahankan jawatan. Seandainya, kalaulah Presiden UMNO kata semua yang ada hari ini akan kekal sebagai calon apa semua, tak ada masalah pada dia orang. Kerana mereka mementingkan diri mereka. Dia memikirkan masyuk. Ada masyuk, tak ada masyuk. Ini masalah saudara. UMNO menghadapi sekarang ni tiba-tiba untuk tahun 2021 tiba-tiba selepas mengalami kekalahan tahun 2018, UMNO ditumbangkan dengan begitu saja oleh Pakatan Harapan. Jangan lupa saudara, Pakatan Harapan daripada DAP, Amanah, daripada PKR dan PBM, UMNO tumbang. Selepas tumbang, dibina semula oleh pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Mat Hassan, bersama dengan pimpinan yang lain. Dan orang yang di luar yang mencerita apa semua sekarang ni nak masuk balik. Nak masuk ikut peraturan. Tak ada masalah, bertandinglah di peringkat cawangan, peringkat bahagian. Tetapi mereka inilah meragui apakah mereka akan diundi balik sebab rakyat melihat. Dan paling penting sebenarnya saya merasakan bahawa 16 ekor katak ni, ini yang merasakan diri mereka sudah tergugat dan tidak ada harapan. Mereka nak bertanding atas tiket apa? Untuk mereka bertanding atas tiket PBM, Melaka sudah membuktikan 28-0. Melaka sudah membuktikan. Jadi mereka tahu kalau mereka bertanding atas tiket PBM, mereka tidak akan ada tempat di hati rakyat. Nak balik pada UMNO, takkanlah warga UMNO sedia untuk memapah mereka sekali lagi. Yang ini saya harap Yang Amat Perdana Menteri sedar, faham kedudukan politik kita. Saya bukan nak membenci mereka, tidak. Tapi saya ingin menjelaskan, bagi saya yang penting, jangan dikocakkan UMNO. Kenapa UMNO perlu dikocakkan? Kenapa mesti diwujudkan perpecahan di kalangan warga UMNO? Sekarang ni dah ada perpecahan.
Ni puak ni sokong ni, puak ni sokong ni. Kenapa begitu? Kenapa wujud balik setelah kita menyantuni UMNO terpadu? Apakah perlu UMNO dikalahkan lagi? Saya merasakan kalau keadaan begini, bila UMNO kalah, baru baik semua. Baru sedar diri. Baru padan muka. Secara pihak kerajaan bersama Pak Mahathir tiada usaha nak membela rakyat dan memilih memilihkan rakyat. Semuanya ada. Dan saya sebenarnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang nak menyantuni masalah. Dia dah bercakap. Tetapi bagai saya katakan, dia nak laksanakan, kalau ikut cakap UMNO, orang PBM tak bersetuju, orang PAS tak bersetuju. Begitulah keadaannya. Dia patut timbang punya timbang. Timbang punya timbang, timbang punya timbang, abuk pun tak nak. Ini masalahnya. Saya cuma mengatakan, dalam keadaan begini, dengan rakyat membenci apabila masalah kehidupan rakyat tidak disantuni secara tuntas, mereka akan mengatakan menyalahkan UMNO. Awal dulu pun sudah bagi tahu. Bila Datuk Seri Sabri nak mengambil alih sebagai Perdana Menteri, berhati-hati. Ini adalah kerajaan yang rapuh. Jika berlaku sesuatu, UMNO akan terpalit. Dan hari ini warga UMNO melihat bahawa situasi itu sudah berlaku. Orang-orang dalam PBM sekarang ni, mereka sedang design untuk menawan semula UMNO. Sebab itu saya saudara jangan lupa, cuba tengok kenyataan. Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang penyokong-penyokong dia, mereka yakin bahawa Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh kembali dalam arena politik. Setelah disingkirkan, dia kata dia nak make comeback. I will come back. Macam cerita Sanggam, I'll come back. Don't worry. Jadi, dalam keadaan begini, kenapa kita mewujudkan suasana yang mengizinkan itu berlaku? Kenapa UMNO tidak mengambil kesempatan di saat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, kita panggil pilihan raya umum dan beri pengumuman yang baik-baik, rakyat akan bersama dengan kita. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mendapat solid sokongan daripada rakyat. Waktu itu, kalau sesiapa nak menolak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tentulah dia akan disingkirkan. Dia tidak akan diikuti oleh rakyat. Sepatutnya begitu. Tapi malangnya sekarang ni, mereka memilih untuk mengocakkan UMNO. Ini masalah. Saudara Joe Silver Lambung nak soal dia nak kekal jawatan, tak ada masalah. Siapa pun, saudara, bila dia Perdana Menteri ni, siapa yang tak nak kekal jawatan? Ya, manusia biasa. Kita kena faham. Tak ada masalah, tetapi laksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diharapkan. Datuk Seri Najib tak pernah kata dia nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi tak pernah kata dia jadi Perdana Menteri. Tok Mat Hassan tak ada kata nak jadi Perdana Menteri. Jadi yang kita takut pada bayang-bayang ni apa hal? Ini masalahnya. Kalau panggil pilihan raya, kalau kita menang, insya-Allah, kalau UMNO Barisan Nasional menang, tak ada perbuatan. Datuk Seri Zahid akan terus untuk membersihkan dirinya daripada mahkamah. Datuk Seri Najib pun dia akan terus berusaha untuk membersihkan hukumannya di mahkamah. Tok Mat Hassan, dia boleh membantu, apa ada masalah? Kenapa kita takut? Kenapa kita diburu ketakutan seolah-olah tidak ada hari esok? Mesti UMNO ni dipegang, diambil alih kepimpinan. Okey, saya nak tanya, seandainya Datuk Ismail Sabri jadi Presiden UMNO, dan puak-puak yang ada yang sekarang ni, yang saya katakan apik lempang yang bersama dengan Datuk Ismail Sabri memimpin UMNO, bolehkah UMNO menang? Mampukah UMNO Barisan Nasional menang dalam keadaan perkocakan, dalam keadaan yang luka dialami oleh warga akar umbi? Ini masalah. Sebab itu berkali-kali Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan yang penting bukan jawatan, yang penting kita mesti mengukuhkan perpaduan. Dia bercakap soal perpaduan. Ahli akar umbi mesti bersatu padu, mesti teguh, berdiri, berada dalam parti kita. Jangan sesekali mudah terjebak. Jangan mengizinkan diri kita dengan lambaian-lambaian mereka di sana yang tidak lain tak bukan nak merosakkan parti kita. UMNO harus berdiri sendiri. Tak ada keperluan untuk kita takut dengan orang lain. Teruskan. Tetapi masalahnya sekarang ni, orang yang di sekelilingi Yang Berhormat Perdana Menteri ni macam-macam dia buat. Lain tak ada, kadang-kadang tu nak menonjolkan bahawa dirinya adalah wira kepada Perdana Menteri. Itu tak kisahlah dia nak main politik. Tetapi yang paling penting sekarang ni rakyat. Kamu dah jadi menteri, santunilah. Sekarang ni timbul pula satu skandal yang besar. Saya ingat nak ulang malam ni, tapi sebab kerana keadaan
Facebook kita ni ganggu, live kita diganggu, saya takut terganggu, jadi saya mungkin memilih malam esok untuk menciptakan apa skandalnya yang melibatkan wang apabila penjenayah pula di negara luar diangkat, dilantik sebagai CEO pada syarikat tersebut. Saudara, ini berlaku bukan zaman Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Ini berlaku waktu kerajaan terdahulu. Tapi saya rasa untuk saya mengulang panjang benda itu, tak boleh saya nak bercakap soal politik yang melanda hari ini, masalah rakyat kita. Bahawa saya melihat isu utama rakyat tidak disantuni. Yang disantuni adalah soal jawatan. Jawatan dalam parti. Mesti kita kekalkan sampai 2023. Saya nak tanya, kalau sampai 2023 baru nak adakan pilihan raya, okey, kita setuju, tak ada masalah. Bolehkah kita mencapai kemenangan apabila di bawah ahli akar umbi rakyat semakin mencengkam perasaannya dan menjadikan amarah jadi dendam? Jangan lupa, saudara. Jangan lupa, benda ini kita telah lalui. UMNO sudah melalui zaman yang penuh pahit. Apabila kita berpecah belah, apabila kita berpuak-puak dan ada musuh dalam selimut. Ini masalahnya. Akar umbi tak ada masalah. MP-MP UMNO dalam kerajaan tu Datuk yang bermasalah. Saya dah katakan bahawa mereka yang berada di anjung kuasa itu mahu mengekalkan kuasa mereka. Itu yang masalah. Akar umbi tak ada masalah. Dan mereka cuba untuk meyakinkan akar umbi. Akar umbi sudah menyatakan, aku sudah tidak percaya padamu lagi. Ini masalah yang mereka alami. Itu mereka punya problem. Kenapa nak dikaitkan dengan Perdana Menteri? Kenapa nak diseret masalah? Itulah UMNO. Mereka mempunyai naratif yang kepelbagaian. Mereka nak menunjukkan seolah-olah mereka juara untuk mencipta perpaduan. Persoalan perpaduannya disebut lain tak ada. UMNO, PBM, PAS. Apakah tiga parti ini sahaja merupakan perpaduan bangsa? Apakah ini dikatakan sebagai perpaduan yang boleh melonjakkan bangsa kita menjadi bangsa yang gemilang? Bagaimana dengan Parti Amanah? Bagaimana dengan Parti PKR? Bagaimana dengan Parti Muda? Yang hari ini telah pun mahkamah memerintahkan supaya pendaftarannya diluluskan oleh kerajaan. Bagaimana dengan Pejuang? Bagaimana dengan parti-parti lain? Bagaimana dengan Putra? Kita banyak parti. Apakah hanya dengan UMNO, PBM dan PAS? Maka itu dianggap sebagai perpaduan bangsa, perpaduan ummah. Halo, jangan bodohkan rakyat lah. Ini perpaduan untuk anda punya jawatan. Bagi saya teruskan. UMNO dengan dia punya lestari kepimpinannya, terus, tak ada masalah. Yang kelang kabut nak jadi jawatan, jadi presiden, untuk apa? Kenapa nak merebut sangat jawatan ni? Terus, sebab saya katakan Perdana Menteri yang mahu Perdana ini Datuk Ismail Sabri. Apa dah masalah? Semalam saya dah bercakap, kemarin saya dah bercakap, dulu saya dah bercakap, tak ada pun parti di Indonesia itu, Presiden Indonesia tu Pak Jokowi tu memimpin Parti Golkar. Tidak. Tak ada pun Modi di India tu jadi Perdana Menteri memimpin Parti Liberal. Tak ada. Jadi tidak semestinya jadi presiden mesti jadi Perdana Menteri. Ini adalah dinamika baru dalam politik. Sepatutnya disantuni. Janganlah kita mereka yang bukan-bukan. Ini saya haraplah supaya rakyat faham. Saudara-saudara Ahmad Fauzi keluar dari kerajaan, buat kerajaan, biar kerajaan tumbang. Saya apakah sebab nyamuk kita nak pakai kelambu? Yang masalah sekarang ni nyamuk dalam kelambu tu. Yang ngongeng, takkan kita nak pakai kelambu? Jangan. Hari ini kita dianugerahkan. Sebenarnya ini anugerah ilahi. Tiba-tiba kita dapat kerajaan di saat kita kalah. Ini satu realiti, saudara. UMNO memimpin negara ini di saat dia ditumbangkan oleh rakyat. Saudara kena terima hakikat ini. Jangan nak main cilok sana, cilok sini. Terima hakikat UMNO parti yang kalah. Dalam waktu yang sama, naik Presiden UMNO dapat jadi Perdana Menteri. Ahli-ahli parlimen daripada UMNO dapat jadi menteri, dapat jadi timbalan menteri. Ini anugerah ilahi. Ketentuan kita tak tahu. Siapa sangka? Sebab itu dulu bila kita kalah, ramai yang melompat. Kerana mereka merasakan tidak ada masa hadapan. There is no future for them in politics. Sebab itu mereka melompat. Tapi tiba-tiba sekarang ni mereka melihat UMNO melalui beberapa pilihan raya kecil sudah menang, rakyat pun sudah
sudah tidak lagi berpaling tadah dan mereka terus menyokong UMNO. Saya dah katakan UMNO adalah Parti Perjuangan Rakyat. UMNO ada akar umbinya. Jangan main-main. Kita ditumbangkan, semua orang tahu. Tak perlu saya nak ulang lah. Macam-macam cerita yang diorang reka. Akhirnya kita tumbang rakyat percaya. Tetapi hari ini, rakyat sudah mau kembali pada UMNO. Dalam saat kita nak kembali pada UMNO, kenapa diwujudkan suasana yang menjengkelkan? Yang rakyat tengok jijik perangai pemimpin UMNO yang sebegini. Lain tak ada. Semata-mata nak mengejar jawatan. Dah ada jawatan. Kamu sebagai menteri, kamu sebagai timbalan menteri, santunilah, apa ada masalah. Buat kerja. Barulah rakyat akan menyokong. Pastikan harga barang tidak naik. Rakyat dapat hidup selesa sedikit. Rakyat faham suasana ekonomi yang teruk. Tapi jangan digunakan wang negara ini untuk projek-projek mega. Projek mega berbilion-bilion masih lagi diteruskan. Ada rundingan itu. Rakyat nak tengok wang yang sedikit ni kita gunakan. Umpama badan kita ni darah dah kering, belilah vitamin. Ambil vitamin tu. Itu yang penting. Supaya badan sihat. Bila badan kita sihat, badan kita segar, maka kita berhadapan dengan suasana bagaimana untuk menghadapi masa depan. Agar anak cucu kita lebih gemilang. Kita sekarang ni rakyat melihat. Saya dah bagi tahu. Saya berbual dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razak Hamzah. Untuk setakat ini 2-3 tahun belum pasti kita dapat memperbaiki ekonomi kita secara tuntas. Sebab dunia juga menghadapi suasana yang sama. Tetapi pastikan wang tidak mengalir keluar, wang tidak dibazirkan. Sebab itu sahabat malam saya katakan, jangan kita berbelanja tanpa had. Kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Jangan umumkan perlantikan demi perlantikan. Yang tak perlu berada dalam kerajaan tak payah. Jangan digunakan wang yang banyak itu, kenapa tidak, untuk menyantuni kehidupan rakyat. Anak-anak perlukan pendidikan. Pelajar-pelajar, bagaimana isu mereka dengan PTPTN perlu diselesaikan. Bagaimana dengan guru-guru, gaji mereka, pendapatan mereka, adakah kehidupan mereka terjamin. Bukan menyalahkan guru tak boleh masuk politik. Ini keadaannya, saudara. Saudara jadi Nur Samsiah, bersihkan UMNO dari lalang parasit. Itu yang saya tuntut. Saban malam saya tuntut Yang Berhormat Datuk Seri Presiden kena berani ambil tindakan. Kalau perlu pecat. Saya dah katakan, kalau kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diharapkan dan tidak lembik. Try dulu. Benda tak jadi lagi. Tengok lagi hebat dari zaman Najib dan Saya tak ada masalah, saudara Muhammad Bukhari Abdul Rahman. Sekarang ni masalahnya dalam kata satu hari. Ini saya cerita terang, saudara. Waktu kerajaan diambil alih oleh Yang Amat Datuk Ismail Sabri, dia kata beri dia tempoh 1 hari. Ini dia punya KPI. Tiba-tiba lepas 1 hari, beliau mengumumkan bahawa semua kementerian memenuhi 90% KPI. Ini yang memeranjatkan rakyat. Benar ke begitu? Jadi saya dah cakap, kenapalah wujudkan suasana. Sepatutnya kita nak melihat Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Hewan Pengguna perlu ditukar. Okey, Menteri Kesihatan kekalah, tak apalah sekarang ni sikit, walaupun turun naik okeylah. Tetapi jangan izinkan dia bercakap, dia membuat satu tindakan yang dilihat seolah-olah dia mengatasi Perdana Menteri. Program Perdana Menteri pun kena saman. Jadi rakyat tengok apa benda ni. Pilihan raya, orang ni kena saman 10,000, orang ni saman begitu. Seolah nak menunjukkan aku ada kuasa. Ini yang rakyat marah. Bagaimana dengan Menteri pengangkutan? Adakah diselesaikan masalah kenderaan? Bagaimana lori-lori lori hantu yang banyak? Sudahkah diselesaikan? Bagaimana dengan Menteri Kewangan yang berjanji demi berjanji, tapi apa hasilnya? Bagaimana pula dengan Menteri Luar Negeri? Kita nak tahu dasar luar kita macam mana. Menteri Luar Negeri yang ada sekarang ni, saya tak tahu. Sunyi sepi. Sedangkan kita bermasalah dengan tentera daripada Moro dan Filipina. Pernah adakah diumumkan macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Kita dengar macam-macam cerita. Saya tak boleh mewawarkan.
Sudahkah beliau mengiringi ataupun pergi ke Filipina berbincang dengan Duterte? Duterte satu orang yang tegas supaya benda ini dapat diselesaikan masalah kita dengan Filipina berhubung dengan Sabah. Ini perlulah ditangani. Saya ini tidak. Lepas satu pengumuman yang mengecilkan hati rakyat. Lalas sekali diumumkan di saat kita mempunyai buruh asing yang masih lagi tak berdaftar, masih ramai lagi, nak bawa masuk lagi 10,000. Nak bawa masuk lagi 10,000 tu nak masyuk Itu tak perlu diumumkan. Kalau nak buat, jalan. Usahakan supaya sektor pertanian, supaya harga baja, harga racun, ada subsidinya, nelayan dipertingkatkan, bagaimana penghasilannya dan sebagainya. Ini yang rakyat mahu. Bukan rakyat marah pada Perdana Menteri. Rakyat tidak marah pada Perdana Menteri. Yang rakyat marah adalah apik lempang yang mengampu, yang meletakkan untuk mereka sekarang ini bodek bagi anak rak. Tapi yakinlah saya, jika berlaku sesuatu pada situasi politik, andainya, okeylah, tariklah sampai 2023. Kalau kalah nanti, orang inilah nanti akan memaki hamun Perdana Menteri. Saya harap, ya, Perdana Menteri, ingat pesan saya. Anggaplah ini sebagai daripada abang kepada seorang adik. Usia saya dengan beliau, saya lebih tua daripada Datuk Ismail Sabri. Ingatlah pesanan saya, bahawa kadang-kadang mereka itu telunjuknya lurus tapi kelingkingnya berkait. Mereka ini adalah orang yang sifatnya pepat di luar, rencung di dalam. Tangan kanan mengulur salam, tangan kiri membawa belati untuk menusuk. Saudara, jangan mudah percaya. Sebab orang-orang ini adalah parasit yang menghancur. Kalau mereka boleh lakukan itu pada Datuk Seri Najib, mereka boleh lakukan itu pada Datuk Seri Zahid Hamidi, mereka boleh lakukan itu pada Datuk Mak Hassan, mereka boleh mengkhianati perjuangan UMNO, mengocakkan, mewujudkan perpecahan apa semua. Mereka juga boleh lakukan juga pada Yang Amat Perdana Menteri. Kalau permintaan mereka tidak tertunai. Ini lebih teruk lagi. Terpulanglah pada Yang Amat Perdana Menteri. Saya sekadar memberi pencerahan, memberi pandangan, memberi nasihat. Nak dengar-dengar. Sebab segala-galanya di tangan anda. Saya tak ada apa-apa. Saya cuma ada satu undi saja. Sebagai rakyat, saya memiliki satu undi. Sebagai warga UMNO, saya juga mempunyai satu undi. Siapa saya nak bantu, saya nak sokong, terpulang pada saya. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.